Hai, selamat pagi murid-murid. Berjumpa kita pada pagi ini untuk pembelajaran subjek Bahasa Melayu tahun 1. Pada pagi ini kita telah masuk ke tema yang baru iaitu Negaraku Tercinta. Seperti biasa, Cikgu Tini akan membimbing kamu untuk mempelajari tema ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, untuk pembelajaran kita seterusnya, kita ketahui dulu tentang objektif pembelajaran. Pada akhir pelajaran, murid akan dapat yang pertama, menyatakan maklumat berdasarkan sajak dan gambar. Yang kedua, menyampaikan maklumat berdasarkan bahan. Murid-murid boleh merujuk pada buku teks halaman 77 ataupun muka surat 77. Tema 5, Negaraku Tercinta. Pada halaman ini, murid-murid akan dapat melihat beberapa kepingan gambar yang disusun membentuk kelopak bunga. Bunga yang melambangkan negara Malaysia ialah bunga raya. Di tengah-tengah kelopak bunga ini terdapat sajak yang bertajuk Malaysia Negaraku. Mari kita deklamasikan sajak ini bersama. Malaysia, negaraku indah, rakyat bersatu, pelbagai budaya. Malaysia, negaraku tercinta, bersama majukan negara demi masa hadapan. Baiklah, jika kita lihat pada sajak ini, ia menerangkan tentang negara Malaysia. Sajak ini menyatakan negara Malaysia merupakan negara yang indah, yang mempunyai rakyat yang bersatu padu dan pelbagai budaya. Jika kita lihat di sini, Malaysia merupakan masyarakat majmuk. Kita ada kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Cina. Begitu juga kalau kita lihat di Sabah, kita ada kaum dusun dan contoh kalau di Sarawak, kita ada kaum Iban yang merupakan suku kaum di Sarawak. Jadi, setiap satu kaum itu, dia ada budaya masing-masing. Terdapat beberapa lagi suku kaum yang berada di Sabah dan juga di Sarawak. Malaysia walaupun mempunyai pelbagai budaya dan juga pelbagai kaum, tetapi masih lagi rakyatnya bersatu padu dan hidup aman dan damai. Di dalam halaman ini juga, kamu akan dapat melihat beberapa keping gambar ataupun beberapa gambar yang telah dipotong menunjukkan ciri-ciri negara Malaysia. Baiklah, gambar yang pertama ini merupakan gambar Gunung Kinabalu. Jadi, kalau kita lihat saja Gunung Kinabalu, kita akan dapat tahu itu melambangkan negara Malaysia. Gunung Kinabalu ini berada di Sabah. Yang kedua ialah Bunga Raya. Bunga Raya melambangkan negara Malaysia. Bunga Raya merupakan bunga kebangsaan negara kita. Yang ketiga ini ialah Jalur Gemilang, bendera Malaysia yang melambangkan negara kita. Jika kita lihat, kalau pada majlis-majlis sukan, sekiranya Malaysia memenangi pingat, jadi bendera kita ini akan dikibarkan. Dan ia akan menyanyikan lagu Negaraku. Seterusnya, kita lihat sini adalah tarian tradisional. Baiklah, ini yang dikatakan salah satu daripada suku kaum yang berada di Sarawak. Okey, yang seterusnya gambar yang merupakan gambar nasi lemak yang begitu sinonim dengan negara Malaysia.
Dan terdapat baju tradisional. Jika kita lihat kepingan gambar di sini, terdapat baju tradisional yang pelbagai kaum, menunjukkan pelbagai budaya. Okay, ini kita lihat di mana mereka melakukan sesuatu untuk pemeliharaan alam sekitar tentang perikanan. Ini melambangkan sekolah, gambar murid, dan juga yang gambar kepingan gambar yang terakhir ini ialah melambangkan tentang komuter. Baiklah murid-murid, kepingan-kepingan gambar ini menunjukkan tentang mercu tanda ataupun tanda-tanda Malaysia ini dikenali. Maknanya kalau kita nampak saja Gunung Kinabalu, kita tahu ini melambang negara Malaysia. Nampak saja Jalur Gemilang, kita tahu ini adalah bendera Malaysia. Seterusnya, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 78. Okay, seperti yang kita telah pelajari tadi, Malaysia ini mempunyai pelbagai budaya. Hari ini kita akan melihat beberapa pakaian tradisi kaum yang terdapat di Malaysia. Jika kita lihat di sini, terdapat gambar lelaki dan juga gambar perempuan. Ini merupakan baju tradisional bagi kaum Melayu. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan baju tradisional lelaki. Kaum Melayu lelaki bersongkok, berbaju Melayu dan juga bersamping. Yang di sebelah ini pula merupakan pakaian tradisional perempuan ataupun wanita Melayu, iaitu bertudung, berbaju kurung. Biasanya pakaian tradisional ini digayakan semasa menyambut hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Di samping itu juga, pakaian ini merupakan pakaian yang sopan yang boleh digunakan untuk ke mana-mana saja, contohnya bekerja. Tapi apabila kita melihat sahaja baju kurung dan juga baju Melayu ini, kita akan menggambarkan tentang suasana Hari Raya. Baiklah, murid-murid boleh membuka halaman 79 untuk melihat sambungannya tentang pakaian tradisi. Terdapat 3 lagi patung di sini yang menggayakan pakaian tradisional kaum masing-masing. Baiklah, kita membaca dialog antara Nizam dan Jagu. Jagu berkata, Nizam, pakaian tradisi orang Melayu cantik. Nizam membalas, benar Jagu, pakaian orang Melayu menarik. Jagu menambah lagi, lelaki Melayu memakai baju Melayu dan seluar panjang. Mereka juga memakai samping dan songkok. Seperti yang saya tunjukkan gambar tadi. Nizam menjawab, wanita Melayu pula memakai, wanita Melayu memakai apa? Memakai baju kurung dan bertudung. Jika kita lihat gambar di belakang Jagu dan Nizam, kita akan dapat lihat ada 3 lagi patung yang menggayakan pakaian tradisional masing-masing. Kita lihat gambar yang pertama yang saya tunjukkan ini merupakan pakaian tradisional ataupun salah satu daripada pakaian tradisi orang Melayu juga. Ini yang dipanggil baju kebaya. Yang tadi saya tunjuk tadi ialah baju kurung. Ini adalah baju kebaya.
Biasanya perempuan Melayu juga akan mengenakan baju kebaya ini dengan tudung. Okay. Kebanyakan ni baju kebaya menggunakan kain yang bercorak batik. Baiklah, kita lihat pada patung yang di sebelahnya. Patung ini, yang sebelahnya ini merupakan kaum India. Dan ia mengenakan pakaian tradisi kaum India, iaitu sari. Sari merupakan kain yang tidak dijahit, panjang. Dan kaum India mengenakan sari ataupun memakai pakaian sari ini sama juga dengan kaum Melayu, iaitu semasa menyambut hari perayaan mereka, iaitu Deepavali. Kita lihat pula pakaian di sebelah kaum India. Kita akan dapat tahu bahawa ini merupakan kaum Cina. Perempuan ini ataupun wanita ini mengenakan pakaian Cheongsam. Pakaian Cheongsam juga merupakan pakaian tradisi bagi kaum Cina. Kebiasaannya pakaian Cheongsam juga digunakan ataupun dipakai semasa menyambut hari perayaan kaum Cina seperti Tahun Baru Cina. Seterusnya murid-murid, setelah mengetahui serba ringkas tentang pakaian tradisi kaum-kaum yang berada di Malaysia, kita akan melihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 1. Di dalam buku aktiviti ini, kamu akan dapat melihat pakaian tradisi perempuan Cina yang kita kenali sebagai Cheongsam. Apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu perlu menyampaikan maklumat. Maklumat yang diperolehi daripada kotak yang di atas ini. Manakala kotak di bawah ini, kamu perlu menulis segala maklumat yang telah kamu peroleh daripada bacaan kotak di atas. Maklumat yang diberi ialah Cheongsam berkolar tinggi, berbutang di bahagian bahu, ada belahan di kiri dan di kanan kain. Nampak sini dia ada belahan di kiri dan juga di sebelah kanan kain. Diperbuat daripada kain sutera dan satin. Baju Cheongsam ini biasanya diperbuat daripada kain sutera dan juga satin. Selalunya dipakai semasa Tahun Baharu Cina. Seperti yang kita telah pelajari tadi, pakaian tradisi kebiasaannya akan dipakai untuk menyambut hari perayaan kaum masing-masing. Baiklah, di tempat kosong ini kamu perlu mengisi maklumat yang berada di atas. Contohnya, kita akan mengisi maklumat ini bersama ya. Okey, rakan-rakan, Cheongsam ialah pakaian tradisi perempuan Cina. Cheongsam, okey kita lihat di sini. Cheongsam dia berkolar tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Okey, berkolar tinggi dan berbutang di bahagian bahu. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Cheongsam ada belahan di kiri dan kanan kain. Kita ambil isi yang ketiga, maklumat yang ketiga. Seterusnya, kita sambung sikit. Ia diperbuat daripada kain sutera dan satin. Diperbuat daripada kain sutera dan satin. Untuk mengisi maklumat ataupun menyampaikan maklumat, kamu kena tambah beberapa perkataan sama ada di hadapan ataupun di belakang jika perlu. Contoh di sini, cikgu tambah ia, cikgu tambah Cheongsam dan cikgu gabungkan ayat tersebut dengan maklumat yang telah diberi. Seterusnya, kita lihat ya. Cheongsam selalu dipakai semasa Tahun Baharu
Cina. Ini yang terakhir kan, selalunya dipakai semasa Tahun Baru Cina. Jadi kita tambah sikit Cheongsam. Cheongsam selalu dipakai semasa Tahun Baru Cina. Baiklah murid-murid, cikgu rasa kamu boleh buat tugasan ini, iaitu buku aktiviti di muka surat 1. Kamu boleh menggunakan ayat masing-masing, tetapi masih lagi menggunakan maklumat yang telah diberi. Ini sebagai contoh sahaja. Kamu juga boleh ikut juga jawapan yang telah kita bincangkan di sini. Seterusnya, ada lagi satu tugasan untuk kamu. Okey, tugasan kedua, cikgu minta kamu cari gambar pakaian tradisional lelaki dan perempuan untuk kaum Melayu, India dan Cina. Dan tampalkan dalam buku tulis BM1. Maksudnya dekat sini, cikgu ingin kamu cari dan tampal pakaian tradisional untuk kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India berpasangan. Maknanya tadi contoh yang telah diberi, kaum Melayu ada pasangannya kan, lelaki dan juga wanita. Tetapi kaum lain, contoh macam kaum India dan kaum Cina tadi, kita dapat lihat satu saja contohnya, iaitu pakaian perempuan. Jadi dekat sini cikgu ingin kamu cari. Tak kisahlah nak cari dekat majalah ke ataupun melalui internet pun boleh. Kamu cari yang berpasangan, iaitu ada pakaian tradisional lelaki dan juga pakaian tradisional perempuan bagi setiap kaum. Kaum yang cikgu sebutkan ini sahaja ialah kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Cina. Dan kamu dikendaki tampalkan pakaian tradisional itu pada buku tulis kamu BM1. Terima kasih saya ucapkan kepada murid-murid dan jangan lupa untuk siapkan tugasan yang telah diberikan. Semoga kita berjumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye.